Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberitahu kepada kita bahawa adanya kehidupan selepas daripada kematian, yakni kehidupan akhirat. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberitahu kepada kita bahawa sesungguhnya kita wajib beramal dengan amal soleh dan juga akan ada kehidupan selepas daripada kematian dan akan ada hari yang dikenali dengan hari akhirat. Dan salawat dan salam juga ditujukan kepada ahli keluarganya, para sahabat, golongan tabi'in, tabi'ut tabi'in dan mereka yang mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah pada malam ini kita menyambung pembacaan kitab kita Mukasyafatul Qulub dan kita masih lagi membahaskan mengenai keduniaan dan kecelaannya. Maka dunia ini dipandang cela bagi orang yang dilalaikan dengan dunia. Tetapi seandainya dunia tersebut digunakan untuk memberi manfaat kepada akhirat, maka dunia itu tidak tercela. Hanya kebanyakan manusia apabila mendapat dunia, maka dunia itu berjaya menghanyutkan mereka. Maka dengan ini, berkata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Mukasyafatul Qulub, semua itu menggantikan istana-istana yang dibina, singgah sana dan banta-banta dengan hamparan tanah dan batu nisan perkuburan. Maka dunia ini kita akan tinggalkan. Dunia sampai masa kita akan tinggalkan dunia tadi. Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastakdimun. Apabila datang saja ajal seseorang, maka dia tidak diawalkan walau satu saat, dan tidak dilewatkan walau satu saat pun. Maka akhirnya istana-istana yang dibina ditinggalkan, rumah-rumah yang besar ditinggalkan, kenderaan-kenderaan yang mewah ditinggalkan, begitu juga banta-banta yang empuk ditinggalkan. Maka menjadi hamparan tanah dan batu nisan perkuburan. Andai kata seseorang yang beramal dengan amal soleh, alhamdulillah dia akan dapat nikmat dalam kubur. Namun sesiapa yang tidak bertaubat kepada Allah di atas maksiat yang telah dilakukan, maka kesengsaraannya lah yang akan didapatinya. Maka kesengsaraannya hampir buminya terasing di antara pemilik bangunan yang gila dan juga penghuni tanah yang tandus, yang sibuk dan tidak akrab dengan orang yang tidak menyukai bangunan, serta tidak menjalin hubungan dengan jiran tetangga dan saudaranya. Baik, apabila sahaja berlaku kematian yang hampir kepadanya kesengsaraan. Kesengsaraan. Yang mana apabila sahaja seseorang tadi yang selama ini duduk di atas muka bumi itu bagaikan memiliki bangunan, bagaikan menghuni sesuatu sehingga sibuk dengan perkara itu, akhirnya membawa kepada kesengsaraan. Lalu dikatakan bahawa yang tidak menjalinkan kesibukan dia sampai tidak menjalinkan hubungan yang baik di antara satu sama lain, meninggalkan jiran tetangga kerana kesibukan duniawi, akhirnya membawa kepada kesengsaraan. Padahal tempat dan rumah mereka berdekatan, jiran tetangga mereka dekat, rumah mereka dekat. Bagaimana mungkin terjalin perhubungan antara mereka padahal kekuasaan, kekayaan, kesibukan yang memakan mereka. Akhirnya disebabkan kesibukan, maka tinggalkan perhubungan yang baik. Akhirnya membawa kepada kesengsaraan. Demikianlah dunia. Dunia memberi kita sesuatu, memandangkan kita sesuatu yang indah, sesuatu yang menarikkan hati sehingga hati disibukkan dengan perkara dunia. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita dalam keadaan menyuruh kita mengabdikan diri kepada Allah, tidak mengabdikan diri kepada selain daripada Allah Taala, seperti mencari dunia sebagai contohnya. Maka perkara itu membawa kepada kebinasaan. Kerana mencari kekuasaan, mencari kekayaan, membawa kesibukan, melalaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam kehidupan kita di atas muka dunia ini, jangan sampai kita ditimpa 4 perkara. Yang pertama, Allah memberi kesibukan yang tak habis-habis.
Kerana sesungguhnya kalau kita mencari keduniaan, kadang-kadang membawa kepada kesibukan. Dan kesibukan itu tak habis-habis. Lepas satu-satu, lepas satu-satu. Sudah dapat, tak cukup lagi. Lalu dicarinya. Maka yang pertama, jangan sampai kita ini disibukkan dengan selain beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, jangan sampai kita ditimpa dengan pelbagai masalah. Lepas satu masalah, timbul satu masalah lagi. Lepas satu masalah, timbul satu masalah lagi. Maka ini membawa kepada kebinasaan. Dan yang ketiga, jangan sampai kita ini ditarik keberkatan hidup. Apa-apa yang Allah Ta'ala beri pada kita hingga tidak ada keberkatan. Diberi harta tak berkat. Macam mana harta tak berkat? Harta tidak membawa kepada kebaikan. Tidak membawa kepada amal soleh. Diberi keluarga tidak berkat. Macam mana diberi keluarga tidak berkat? Keluarga maknanya tidak menyibukkan dia daripada nak melakukan ibadat kepada Allah ataupun melalaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitulah juga dengan apa yang Allah Taala bagi, mana-mana yang Allah Taala kurniakan kepadanya lalu tidak membawa kepada kebaikan, itu dikira tidak ada keberkatan. Yang ketiga, jangan sampai hilang keberkatan. Yang keempat, jangan sampai Allah Taala mencabut ketenangan di dalam hati. Akhirnya hati tidak ada ketenangan. Harta banyak tidak bermakna orang itu tenang hati. Pengaruh banyak tidak bermakna. Ada berkuasa tidak mestinya dia tenang hati. Kadang-kadang dengan ada kuasa hati tidak tenang. Kadang-kadang dengan ada pengikut pengaruh hati tidak tenang. Kadang-kadang dengan ada harta banyak hati tidak tenang. Maka demikianlah dikatakan bahawa jangan sampai sesuatu itu membawa kepada kebinasan kita. Setelah kehidupan itu, jadilah mereka itu mayat. Ya, ini setelah wafat, matilah seseorang tadi. Setelah hidup, matilah seorang itu. Setelah indahnya kehidupan dunia, akhirnya jadilah mereka umpama bangkai. Jadilah maknanya mereka itu, maknanya dunia itu ditinggalkan. Umpama bangkai yang ditinggalkan. Para kekasih merisaukan mereka. Mereka tinggal di bawah tanah. Ahli keluarga mereka risau, sedih, menangis. Sedangkan dia duduk di atas tanah, mereka pergi dan tidak kembali. Tidak kembali lagi. Amatlah jauh. Tak jumpa sampai bila-bila sehingga dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di alam akhirat. Itu pun kalau dipertemukan oleh Allah Taala. Maka dalam keadaan macam itu, begitulah kehidupan dunia yang berlaku. Maka selepas daripada kehidupan ada kematian. Dan kematian itu hanya boleh membawa kepada ahli keluarga bersedih saja. Ahli keluarga bersedih, sedangkan yang mati itu duduk di dalam tanah, kemudian tidak kembali lagi. Semakin hari semakin jauh dengan ahli keluarga. Semakin hari semakin jauh. Dan di belakang mereka itu, yakni selepas daripada kematian itu, mati bukan sekadar mati saja, bukan di bumi itu saja, dikebumikan lepas itu tinggal tidak ada apa-apa, bukan. Tapi di belakangnya ada barzah. Ada satu alam yang dipanggil alam barzah hingga sampai hari kebangkitan, dan di alam barzah ni ada dua saja, sama ada nikmat ataupun azab, wal iyyazubillah. Moga-moga yang mendengar kita semua mendapat nikmat dalam kubur. Maka dikatakan bahawa mereka berada dalam barzah hingga kepada hari kebangkitan. Lalu hati mereka terbang kerana keburukan dosa-dosa mereka yang lalu. Maka hati bersedih. Bersedih mengingatkan akan dosa-dosa yang telah dilakukan semasa hidup di atas muka dunia. Kecuali dosa-dosa itu ditaubatkan. Ia bertaubat, lalu taubat itu diterima oleh Allah Ta'ala. Bila taubat diterima oleh Allah Ta'ala, bermakna dosa yang dilakukan itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Namun lepas dia mati, yauma tublas sarair, maka terbentanglah segala rahsia-rahsia, tersingkap segala tabir. Maka tersingkap daripada mereka dan mereka tabir dan tirai, maka nampaklah segala aib dan rahsia-rahsia mereka. Allah membuka segala-galanya, maka aib terbuka. Maka di setiap masa, di setiap saat, di setiap itu, setiap detik, maka di sana setiap diri dibalas dengan apa yang mereka lakukan. Ya, ni apabila berada dalam kubur.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard liyajziyal ladzina asa'u bima amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna wa ahsanu bil husna. Dan Allah Taala jualah yang memiliki segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, untuk membalas orang-orang yang berbuat kejahatan. Liyajziyal ladzina asa'u, untuk membalas orang-orang yang melakukan kejahatan menurut apa yang mereka lakukan, bima amilu, mengikut apa yang mereka lakukan, wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna, dan Allah Taala juga membalas orang-orang yang membuat kebaikan dengan sebaik-baik balasan. Moga-moga kita semua termasuk di kalangan orang-orang yang membuat kebaikan agar dibalas dengan sebaik-baik kejahatan, sebaik-baik pembalasan. Dan di dalam ayat yang lain Allah Taala berfirman dalam suratul Kahfi, wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fi. Wa wudi'al kitab, maka dibawa kitab-kitab ataupun dibentang kitab-kitab tadi. Fataral mujrimin, maka engkau melihat orang-orang yang melakukan dosa. Melihat segala dosa-dosa yang dilakukan, musyfiqina mimma fihi, lalu mereka merasa takut di atas apa yang tersurat di dalam surat amalan. Jadi sebelum kita wafat ini ada jalan dia, supaya surat amalan kita ini terhapus segala kejahatan, dengan melalui jalan taubat nasuha. Dengan taubat nasuha, maka jalan ini akan ditutup ataupun jalan kemaksiatan itu akan dipadamkan, sehingga bila dibangkit tidak ada lagi amalan buruk, kerana amalan buruknya itu telah dihapuskan oleh Allah dengan sebab bertaubat. Maka Nabi SAW bersabda, ataibu minaz zambi kaman la zambalah. Orang yang bertaubat daripada dosa seperti ia tidak ada dosa. Maka berkata seorang ahli hikmah, semoga Allah Ta'ala menjadikan kita semua, kami dan kamu semua, orang-orang yang mengenali kitab Allah, yang mengikuti para kekasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga Allah Ta'ala menempatkan kita semua di tempat yang penuh anugerahnya, kerana dialah Allah yang maha terpuji lagi maha mulia. Baik, orang-orang bijaksana, ahli hikmah berkata, hari-hari adalah anak panah, ataupun bagaikan anak panah. Dan manusia itu adalah sasaran dia. Hari bagaikan anak panah, manusia bagaikan sasaran dia. Setiap hari masa menembaknya dengan anak panahnya dan membinasakanmu dengan malam dan hari-hari sehingga menenggelamkan seluruh bahagian tubuhmu. Bagaimana engkau boleh selamat sementara kepedihan menimpa kamu dan malam begitu cepat meninggalkan badanmu, atau hari-hari menyingkap kekurangan yang ada pada dirimu. Setiap hari enggan datang kepadamu dan terasa berat berlalunya waktu darimu. Maka dikatakan hari ini bagaikan anak panah. Manusia bagaikan sasaran. Maka anak panah siang malam, maknanya akan kena kepada sasaran dia. Maka dikatakan bahawa kalaulah manusia itu menggunakan masa dia kepada kebaikan, maka dia adalah orang yang selamat. Tetapi bagaimana nak selamat? Kerana kebanyakan masa digunakan kepada perkara keburukan. Akhirnya dikatakan apa? Maknanya orang yang melakukan maksiat, melakukan kejahatan ni seolah-olah masa tidak mahu bertemu dengannya. Maka manusia cepat-cepat lari, masa cepat-cepat lari daripadanya. Sebab itu kita dikatakan bahawa kalau kita banyak menggunakan masa kepada perkara sia-sia, kita akan rasa masa itu cepat. Kenapa? Kerana masa begitu ingin meninggalkan kita. Tidak suka bersama kita sebab masa yang ada dengan kita, kita gunakan kepada maksiat. Tetapi bagi orang yang melakukan ketaatan, masa itu dirasakan panjang. Kerana apa? Kerana masa seolah-olah tidak mahu meninggalkan kita. Kerana suka dengan kita. Sebab tu kalau orang itu, dia duduk saja-saja, lepas tu sembang-sembang, tiba-tiba tengok habis waktu gitu saja. Cakap-cakap, sampai zuhur, sampai asar, tengok-tengok masuk asar. Asar masuk maghrib sekejap saja. Tetapi bagaimana kalau digunakan masa?
Lepas zuhur banyak baca Quran, baca zikir. Lepas maghrib baca majlis-majlis ilmu. Wah, terasa panjang masa. Kenapa begitu? Kerana masa seolah-olah tidak mau meninggalkan kamu apabila kamu melakukan kebaikan. Tetapi apabila saja melakukan maksiat, masa cepat-cepat meninggalkan. Maka ramai orang bercakap hari ni, oh masa cepat, masa berlalu. Sebab apa? Sebab kita tidak ada keberkatan pada masa. Kenapa? Sebab masa yang ada kita tidak gunakan kepada perkara kebaikan. Akan tetapi aturan Allah Subhanahu Wa Taala berada di atas aturan-aturan yang lain. Allah lah yang mengaturkan segala-gala dengan melupakan tipu daya dunia. Kadang-kadang orang tahu tapi Allah lupakan dunia ini penuh dengan tipu daya. Kerana memperolehi kelazatan dunia. Maka melupakan tipu daya dunia akan diperolehinya kelazatan dunia. Seperti juga abu yang pahit. Jika orang bijak dapat mengolahnya, dia dapat menyedarkan seseorang akan aibnya dengan perbuatan-perbuatan lahiriahnya. Tidak ada yang lebih menakutkan daripada apa yang diketahui oleh orang yang sedar. Ya Allah, tunjukkanlah kami pada kebenaran. Bagi orang yang bijak, dia nampak, dia sedar tentang tipu daya dunia. Maka dia pun tengok akan keaiban dirinya. Dia tengok akan perbuatan-perbuatan zahirnya yang buruk. Lalu dia takut. Kemudian dia pun sedar, dia kembali pada Allah. Baru dia sedar, oh dunia menipu daya dia. Tetapi kalau dia tidak sedar, dia tengok kelazatan dunia. Maka bila kelazatan dunia, dia tidak tengok lagi keaiban yang ada dirinya. Dia tidak lagi melihat lagi perbuatan-perbuatannya yang buruk. Kenapa? Kerana dunia telah berjaya menipu daya dia. Maka orang yang bijak menyifatkan dunia dan kadar kekalannya itu, kekalnya dunia, dia tengok, oh dunia kekal setara mana dunia ini. Orang yang bijak dia tengok, oh ini dunia, sifat dunia. Dan kadar kekal dunia ni. Kalau orang Terengganu kata setara mana dunia ni kekal. Maka ia berkata, dunia adalah waktumu yang ketika itu penghabisanmu itu tidak kembali lagi kepada kamu. Dunia adalah waktu yang mana bila habis dia tak mari lagi waktu. Sebab apa yang telah berlalu tidak dapat engkau raih kembali. Dan apa yang belum dapat tidak engkau ketahui. Yang berlalu tidak dapat kembali. Yang hadapan yang akan dilalui tidak diketahui. Dunia. Kadang-kadang setelah manusia tidak ketahui apa yang berlaku di hadapannya, namun masih lagi lalai kepada Allah. Anda menganggap tak apa sampai masa ibadat, sampai masa taubat, sampai masa nak jadi orang soleh, sampai masa nak kembali kepada Allah berzikir. Tapi sampai masa itu bila? Kerana dunia tak bagi tahu kamu depan akan berlaku, depan akan berlaku begini. Tahun 2022 berlaku macam mana? 2023 berlaku macam mana pada diri kamu? 24 tidak diberitahu. Tidak diberitahu. Maka dalam keadaan macam itu kita tidak ketahui. Maka ramai oleh kerana tidak ketahui, lalu ramai orang dalam keadaan lalai. Tak apalah, maknanya lambat lagi sampai masa berzikir, sampai masa bertaubat, sampai masa kembali kepada Allah Ta'ala. Ini bagi orang yang lalai kepada Allah Ta'ala. Tetapi bagi orang yang sedar, dia sedar maknanya apa yang menimpa kepada dia, maka dia akan meratapi. Masa yang hari berlalu, apa yang belum datang tidak ketahui. Masa adalah hari yang mendatang dan malamnya engkau ratapi. Waktu-waktu yang engkau lalui, kejadiannya itu menimpa manusia kepada perubahan dan kekurangan. Masa tunduk pada jamaah yang bercerai-berai, berlakunya persatuan, perolehan negeri-negeri, angan-angan panjang itu, umur pendek. Dan umur pendek kepada Allah Ta'ala kembali segala urusan. Baiklah, dengan kesimpulannya, kalau orang itu, dia orang yang soleh, dia orang yang baik, dia akan meratapi. Dan dia akan berlaku perubahan. Dan dia akan menyedar kekurangan. Kerana dia mengetahui. Sehingga dia ini duduk di dalam keadaan mengikut kehendak-kehendak Allah. Tetapi bagi orang yang tertipu,
Dia duduk dalam angan-angan yang panjang, sedangkan dia tidak sedar angan-angannya panjang, umurnya pendek. Umurnya pendek. Maka Khalifah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu berkhutbah. Berkhutbah. Lalu kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz, wahai manusia, kamu diciptakan untuk satu perkara. Jika kamu mempercayainya, kamu bodoh. Jika kamu mendustainya, kamu binasa. Kamu tidak diciptakan untuk hidup. Kamu tidak diciptakan untuk hidup abadi. Tengok. Satu saja kamu diciptakan. Kamu kena tahu bahawa kamu tidak diciptakan untuk hidup abadi. Melainkan kamu berpindah daripada satu negeri kepada satu negeri. Daripada negeri dunia kepada negeri akhirat. Kamu akan berpindah. Daripada alam rahim kepada alam dunia. Daripada alam dunia kepada alam barzah. Daripada alam barzah kepada alam mahsyar. Maknanya sebagai contoh. Berpindah daripada satu negeri kepada satu negeri. Wahai hamba-hamba Allah. Wahai para hamba Allah. Di negeri kamu tersedak kerana makanan dan minuman. Sesuatu kenikmatan tidak benar-benar membahagiakan kamu. Kenikmatan itu tidak benar-benar membahagiakan kamu kecuali dengan kamu meninggalkannya dan kamu kembali mengambil yang kekal, iaitu akhirat. Ialah benda-benda yang nikmat itu, kalau nikmat dunia itu memang nikmat. Tetapi masalah nikmat dunia itu kadang-kadang melalaikan kita kepada akhirat. Hatta melupakan kita kepada akhirat. Kadang-kadang membawa kepada keutamaan nikmat dunia daripada akhirat. Maka dalam keadaan macam itu, orang-orang yang mengetahui, dia menyedari bahawa dia diciptakan bukan untuk hidup abadi. Bahkan diciptakan di atas muka dunia untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan makan dan minum itu adalah untuk kita sebagai jalan untuk kita menguatkan tubuh badan kita untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kenikmatan dunia bukan kenikmatan yang sebenar. Kenikmatan dunia adalah kenikmatan yang sementara dan sedikit sahaja. Maka ambil sahaja sedikit daripada kenikmatan dunia untuk kita beribadah kepada Allah kerana kenikmatan yang sebenar kerana kenikmatan yang sebenar itu ada di negeri akhirat. Kemudian ia menangis lalu tubuhnya jatuh ke lantai. Maknanya kisah Umar bin Abdul Aziz. Dia bagi peringatan, nangis jatuh ke lantai dia. Apabila dia memberi nasihat kepada orang tentang dunia ini tidak hidup kekal abadi. Tidak hidup kekal abadi. Makan dan minuman itu hanya kenikmatan sementara sahaja. Kenikmatan yang sebenar adalah kenikmatan di negeri akhirat. Sayyidina Ali karamallahu wajhah radhiyallahu anhu berkata di dalam khutbahnya. Kata Sayyidina Ali, aku mewasiatkan kepada kamu agar bertakwa kepada Allah. Kata Sayyidina Ali, aku wasiatkan kepada kamu supaya kamu bertakwa kepada Allah. Yakni meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga aku wasiatkan kepada kamu meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkan kamu. Kata Sayyidina Ali, aku wasiatkan kepada kamu supaya kamu meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkan kamu. Maknanya kamu ini jangan menjadikan dunia sebagai keutamaan. Jangan kamu terlalu mengejar dunia. Jika kamu ingin memperbaharui, maka perumpamaan kamu seperti satu kaum yang sedang berada dalam perjalanan. Mereka menempuh satu jalan seakan-akan akan telah melampauinya. Jadi dalam keadaan macam itu, dunia ini hanya sebagai perjalanan sahaja. Jangan kita terhenti pada dunia. Bahkan kita akan meninggalkan dunia juga. Betapa banyak orang berharap melalui satu jalan hingga sampai ke tujuan. Betapa banyak pemilik keduniaan yang mahu kekal tapi akhirnya meninggalkannya. Oleh kerana itu, janganlah risau akan kesempatan dan kesusahan dunia kerana ia akan ditinggalkan juga.
Janganlah senang dengan perhiasan dan kenikmatan dunia kerana ia akan hilang juga. Katanya aku hairan. Kata Sayyidina Ali, aku hairan kepada pencari dunia padahal kematian duk tunggu-tunggu duk intai-intai. Maka kepada orang yang lalai, ingat padahal ia bukan yang dilalaikan. Pada orang yang lalai, sepatutnya dia tidak boleh dilalaikan dengan dunia. Muhammad Ibn Husain yang dikenali sebagai ahli fadal, orang yang berilmu, ahli makrifat, orang yang berakhlak, dia berkata, Allah Azza wa Jalla telah membebaskan dunia. Dia tidak meredai bagi para wali. Dunia Allah tak beri kepada kekasihnya. Maka di sisi Allah, ia adalah hina dunia, hina dina. Dunia ni hina di sisi Allah. Rasulullah SAW menghindari dunia dan mengingatkan para sahabat akan fitnah dunia. Maka makanlah sekadar yang dapat menghilangkan lapar. Pandanglah dunia itu sesuatu fata morgana ataupun dunia sesuatu yang fana, dan pandanglah akhirat adalah sesuatu yang kekal. Berbekallah dengan dunia bagaikan bekal seorang pengembara, dan robohkanlah dunia dan hidupkanlah akhirat. Mereka memandang akhirat itu dengan hati hingga tahulah bahawa mereka akan memandang dengan hati ketika mau berangkat menuju kepada ibadah kepada Allah. Mereka bersusah payah sekejap saja beribadah, bersusah payah sekejap saja atas muka dunia. Nanti akan bersenang lenang selama-lamanya di negeri akhirat. Maka moga-moga mendapat taufik daripada Allah Ta'ala. Moga-moga Allah mengampunkan segala dosa kita. Moga Allah Ta'ala selamatkan kita daripada tipu daya dunia. Jadi sekadar ini sajalah yang dapat disampaikan. Ustaz sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.